Terima kasih Datuk Yang Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana telah memberi peluang kepada Perkhidmatan PAUH untuk sama menyertai perbahasan belanjawan pada kali ini. Saya mewakili rakyat Perkhidmatan PAUH merakamkan ucapan takziah kepada seluruh syuhada Palestin dan mendoakan agar Allah mengurniakan mereka dengan sebaik-baik balasan. Dan kita mendoakan kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menurunkan bantuan kepada seluruh rakyat Palestin dan Allah Ta'ala menurunkan seburuk-buruk azab kepada Zionis Israel laknatullah ini. Amin. Saya mengucapkan tahniah pada kerajaan kerana telah membentangkan belanjawan 2024 ini. Namun, ada beberapa perkara yang mahu saya bangkitkan. Saya merasakan kerajaan sebenarnya tidak serius untuk membantu rakyat susah yang ada dalam negara ini. Ini boleh dibuktikan melalui beberapa perkara. Antaranya, bantuan JKM sekarang ini tidak diberikan kepada semua keluarga miskin. Sedangkan kita diberikan makluman bahawa kita memiliki hampir 18,000 keluarga miskin Tegar. Tetapi kita juga memiliki hampir 470,000 isi rumah yang miskin. Yang jumlahnya jauh lebih banyak. Sepatutnya, kerajaan juga perlu menumpukan juga kepada isi rumah yang miskin yang jumlahnya jauh lebih ramai. Kemudian, bilakah kerajaan mahu mengkaji semula had penilaian bantuan kepada rakyat? Saya bagi contoh. Untuk bantuan JKM, had garis miskin yang ditetapkan adalah RM1,198. Tetapi untuk bantuan kecil persekutuan pula, had garis keseluruhan adalah RM2,569. Kenapa tak diselaraskan sahaja agar lebih ramai rakyat mendapat bantuan dalam keadaan rakyat yang sedang tertekan ini, ataupun perkara tersebut dibuat secara lokaliti seperti yang disebut oleh Yang Mohd Bera sebentar tadi. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan dalam belanjawan membuat pengumuman untuk melepaskan kawalan ke atas harga ayam dan juga telur. Keputusan ini pasti akan menjadikan harga ayam dan telur menjadi tidak terkawal dan akan menjadi semakin mahal selepas daripada ini. Sedangkan ayam dan telur ini merupakan sumber protein kepada rakyat. Saya bimbang harga ayam dan telur selepas ini akan menjadi seumpama harga beras import selepas berlalu setahun ataupun 2 tahun. Kalau boleh, tangguhkanlah dahulu pelepasan kawalan ini. Bantulah rakyat di bawah ini dahulu. Datuk Yang di-Pertua, penyasaran subsidi diesel juga dilakukan pada tahun ini. Walaupun ada pengecualian, tapi pasti akan memberikan kesan yang besar khususnya kepada pengguna diesel secara umumnya. Kita ambil contoh. Sebelum ini, jika kerajaan mengumumkan minyak petrol dinaikkan 10 sen saja seliter, kita melihat harga barang naik belaka. Semua naik. Sehingga rakyat ada yang buat gurauan, dalam Malaysia ini hanya hujan saja yang turun. Walaupun kerajaan sekarang mengatakan ada pengecualian, tapi pasti selepas ini naik habis harga barang di Malaysia. Ini yang dibimbangkan oleh rakyat sekarang. Bila naik saja harga minyak, kerajaan selalu akan mengatakan rakyat tidak akan terkesan, harga barang tak naik. Tapi bila berubah sahaja harga minyak, semua jadi naik. Takkan kita nak kenalkan rakyat sekali lagi. Rakyat sudah letih kena scam. Berkaitan isu harga padi, Perkhidmatan PAUH juga memiliki kawasan sawah padi. Bila harga padi diturunkan sebelum ini kepada 1,200 untuk 1 tan, dia bagi kesan kepada petani dan pesawah. Sekarang ini diumumkan naik RM100 kepada 1,300. Kalau boleh, kerajaan pertimbangkanlah semula harganya kembali kepada 1,700. Carilah jalan yang lain agar pesawah kita tidak ditindas dalam keadaan baja, benih, racun, jentera, semuanya sekarang naik harga. Kesianlah kepada pesawah-pesawah di negara kita ini. Datuk Yang di-Pertua, seperti yang dimaklumkan oleh Ketua Pembangkang pada minggu yang lalu dalam ucapannya, kerajaan tidak menyentuh langsung isu dasar gaji progresif, sedangkan kenaikan gaji ini sangat diperlukan oleh rakyat Malaysia. Tidak ada maklumat langsung berkaitan dengan insentif tunai berkait model gaji progresif seperti yang disebutkan oleh Menteri Ekonomi baru-baru ini. Jadi saya mohon respon berkaitan dengan isu tersebut. Kerajaan memaklumkan juga berkaitan dengan penambahan cukai baru. Persoalannya sekarang, cukai perkhidmatan ditambah 2%. Akan tetapi pulangan cukai ini hanya sekitar 3 bilion lebih sahaja kepada kerajaan. Sedangkan kesan kenaikan ini pasti akan meningkatkan kos hidup rakyat. Adakah kenaikan ini tidak memberi kesan kepada harga makanan juga? Ini yang perlu untuk kita
perhatikan dan kerajaan boleh memberikan jawapan. Cukai keuntungan modal diumumkan kepada 10%. Yang menjadi tanda tanya, tidak dinyatakan pula berapa jumlah kutipan yang akan diperoleh oleh kerajaan kesan daripada pengenalan cukai ini. Begitu juga dengan cukai barang bernilai tinggi. Berapa jumlah hasil yang akan diperoleh oleh kerajaan? Dan lebih penting lagi, ke mana ia akan disalurkan? Saya mohon semua persoalan tersebut untuk diberikan penjelasan, insya-Allah. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin berkongsi satu cadangan pada kerajaan. Walaupun saya mengharapkan dia akan direkodkan di Dewan ini, insya-Allah. Rakyat sekarang sedang ditekan dengan kos sara hidup yang sangat mencengkam. Apabila semakin berusia, dengan keadaan pincin tiada, simpanan tiada, kos sara hidup juga semakin tinggi, gaji sekarang ini juga hanya cukup untuk membayar dan menyelesaikan keperluan hidup sahaja. Tidak ada lagi kemampuan untuk berbelanja lebih. Peniaga juga sudah kekurangan pelanggan, penghasilan berkurangan, dan akhirnya hari ini ekonomi kita menjadi suram. Jika Perdana Menteri sebelum inilah, yang merupakan Ketua Bangkang sebelum ini, selalu menyebutkan berkaitan dengan isu kos sara hidup, ekonomi rakyat, PTPTN dan juga yang lain-lain lah. Dan juga saya juga bersetuju tentang isu tersebut. Perkhidmatan Pauh pada hari ini akan cuba memberikan solusi, mudah-mudahan ia dapat dimanfaatkan untuk meringankan beban rakyat. Perkhidmatan Pauh merasakan sudah sampai masanya kerajaan madani pada hari ini mengambil roh sistem ekonomi Islam, iaitu zakat, yang dilaksanakan di negara kita, yang dilihat semakin berkembang setiap tahun. Tuan Yang di-Pertua, saya sebelum ini merupakan eksekutif zakat di Zakat Negeri Pulau Pinang. Jadi konsep tersebut akan kita kongsikan pada hari ini. Saya juga ingin menyahut saranan daripada Ketua Pembangkang Yang Berhormat Larut yang mengatakan bahawa kekayaan perlu dikongsi antara kaya dan juga miskin. Ini bertepatan dengan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Saya ambil di tengah sahaja. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Supaya harta ini tidak berlegar di kalangan orang kaya di kalangan kamu. Suratul Hajj ayat yang ke-7. Saya ingin menghuraikan dalam bahasa yang mudah agar ia senang difahami. Negara kita mengutip cukai daripada pelbagai sumber. Cuma sekarang ia seolah-olah tidak mengikuti sepenuhnya apa yang telah disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda berpesan supaya mengambil harta daripada orang kaya di kalangan kamu dan diberikan kepada orang-orang miskin di kalangan kamu. Khudh min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Seperti yang diulas baru-baru ini oleh Kuala Selangor. Tuan Yang di-Pertua, setiap tahun masyarakat Muslim membayar zakat pendapatan. Sebahagian Muslim dan juga non-Muslim membayar cukai pendapatan. Jadi ia selaras. Zakat dan juga cukai pendapatan. Setiap tahun, individu dan syarikat Muslim membayar zakat simpanan. Apabila sampai masa dan juga nisabnya, yakni hadnya. Akan tetapi di Malaysia, kita tiada langsung cukai atas simpanan. Simpanan yang jumlahnya mungkin juta, puluh juta, ratus juta, bahkan mungkin bilion. Tapi tiada langsung simpanan dikenakan cukai apabila dia genap 1 tahun. Maka yang kaya bertambah kaya, yang miskin tambah miskin. Jika GST membebankan rakyat, SST pula melemahkan kutipan kerajaan. Dan kedua-dua ini, GST dan SST, kedua-dua ini akan menaikkan kos pembelian, seterusnya akan melemahkan kuasa membeli rakyat. Jadi Perkhidmatan Pauh merasakan kerajaan perlu mempertimbangkan cukai simpanan korporat yang dirasakan kerajaan akan memperoleh sejumlah hasil yang agak besar. Ini bertepatan dengan firman Allah Ta'ala yang menyatakan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka ada hak orang-orang yang memerlukan dan orang-orang yang meminta. Jumlah cukai yang dikenakan juga tidak perlu banyak, kerana golongan kaya juga perlu dijaga hak dan hasil mereka dan supaya mereka tak dizalimi. Cukai hanya perlu dikenakan hanya 2.5% sahaja setahun, dengan mengambil kira jumlah minimum setahun yang dimiliki oleh pihak syarikat dan korporat sekalipun berada dalam akaun yang berbeza. Ini tidak akan membebankan golongan kaya tersebut. Kadar 2.5% ini juga dicadangkan di sini sebagai kadar maksimum sesuai dengan kadar zakat harta yang dikenakan oleh Islam. Pihak kerajaan juga boleh mengenakan kadar yang lebih rendah jika dibimbangi menimbulkan sentimen negatif di kalangan pelabur. Tuan Yang di-Pertua,
30% daripada cukai ini, simpanan korporat ini, mesti ditumpukan khusus untuk menaikkan kuasa beli rakyat bawahan dengan memberikan bantuan tunai terus kepada mereka berdasarkan kaedah qutus sanah, yakni keperluan untuk sara hidup setahun yang dianjurkan oleh Islam. Ini ikut mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kerajaan boleh memberikan bantuan terus kepada akaun ataupun poket rakyat. Golongan miskin tegar, orang miskin, orang tua, OKU, belia, pesawah, nelayan, petani, keseluruhan B40 dan juga golongan yang memerlukan. Seperti mana kaedah yang kerajaan gunakan sewaktu COVID-19 hari itu. Waktu COVID, ekonomi juga bermasalah. Tapi rakyat boleh berbelanja sebab mereka memiliki duit. Cuba bayangkan, majoriti rakyat yang berada dalam keadaan tertekan sekarang ini, apabila mendapat duit seumpama ini, mereka tidak akan menyimpan duit tersebut. Mereka akan mengambil dan membelanjakan untuk keperluan harian, keperluan bulanan, bahkan digunakan untuk meningkatkan tahap ekonomi mereka. Tuan Yang Dipertua, apabila rakyat Malaysia berbelanja dan menyertai kitaran ekonomi, ekonomi Malaysia akan bergerak dengan rancak. Cuba bayangkan, jika cukai ini dilaksanakan setiap tahun, ada sejumlah wang dimasukkan ke dalam akaun rakyat berdasarkan kelayakan yang kita sebutkan tadi, qutus sanah, di samping dengan bantuan-bantuan lain, maka ringanlah sebahagian besar beban majoriti rakyat kita. Baru-baru ini pun, kalau kita tengok dalam surat khabar Sinar, ada golongan pesawah daripada Selangor mencadangkan pesawah seluruh negara diberikan pencen dalam belanjawan 2024. Permintaan ini kalau kita faham, menunjukkan rakyat sedang berada dalam tekanan yang bersengatan. Isu kenaikan kos akan tetap berlaku setiap tahun. Tetapi rakyat, sekiranya cukai ini dilaksanakan, akan mempunyai tambahan duit tunai yang agak besar untuk berbelanja di samping pendapatan mereka yang sedia ada. Barulah rakyat tidak terlalu stres dengan tekanan kos hidup yang dahsyat ini. Ini pun belum lagi dikira jika rakyat itu ditimpa musibah, banjir, hilang kerja, kemalangan dan lain-lain lagi. Datuk Yang Dipertua, hanya orang yang biasa susah sahaja tahu kesusahan orang susah. Datuk Yang Dipertua, orang kaya takkan mengetahuinya. Selain daripada itu, Tuan Baru, ada nak tanya sikit boleh? Isu kenaikan harga barang ni, ada satu kenyataan yang pernah dikeluarkan oleh seorang esko daripada negeri Perak. Pimpinan PAS yang menyatakan selagi adanya bumi ni, selagi hidup ni, dia kata masalah kenaikan harga ni tak boleh selesai. Apa pandangan daripada Perkhidmatan Pauh? Terima kasih, Speaker. terima kasih Yang Berhormat Ulul Langat. Saya nak sebut isu berkaitan dengan kenaikan harga barang ini adalah satu perkara yang akan berlaku setiap tahun. Tetapi bagaimana kita menjadikan rakyat mampu untuk menghadapi masalah ini, itu yang sepatutnya kita bincangkan. Saya sambung balik. Mohon Tuan Baru, sikit lagi Tuan Baru. Ada kenyataan juga yang dikeluarkan oleh seorang saya pimpinan, tak bagi dah, Tuan Yang Berhormat. pimpinan PAS yang menyatakan bahawa Saya bagi Yang Berhormat Perkhidmatan Pauh tak bagi. tak apa Ulul Langat, nanti kita sembang di luar, insya-Allah. Baik, sikit lagi Tuan Ketua. 12.5% daripada cukai simpanan korporat tadi juga dicadangkan kalau boleh diberikan kepada penghutang PTPTN yang bermasalah sehingga menyusahkan hidup, pergerakan dan juga bisnes mereka. Penghutang-penghutang PTPTN ini terdiri daripada golongan belia. Jadi kutipan cukai ini jika boleh diberikan terus kepada PTPTN bagi pihak penghutang. Jadi bagi pihak belia, hutang mereka kepada PTPTN akan semakin berkurang daripada tahun ke tahun. Dan yang lebih penting lagi, pihak PTPTN akan mendapat semula sebahagian bayaran pinjaman tersebut dan boleh membantu mahasiswa-mahasiswa lain di tahun-tahun yang mendatang. Dan baki daripada kutipan cukai itu barulah digunakan oleh kerajaan untuk perkara lain seperti perumahan rakyat dan sebagainya. Saya mengharapkan respon daripada pihak kerajaan kerana ini kali kedua saya membangkitkan isu ini. Tuan Datuk Yang Dipertua, sedikit untuk kawasan Perkhidmatan Pauh. Saya telah menyuarakan berkaitan dengan kesesakan lalu lintas di Perkhidmatan Pauh dan saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Kerjaya Raya kerana telah memberikan respon. Isu tempatan banjir dan juga permintaan diwujudkan UTC di Perkhidmatan Pauh. Yang ini saya belum dapat lagi jawapan sehingga hari ini. Jadi untuk belanjawan kali ini saya ingin memohon kerajaan memperuntukkan khusus sejumlah dana bagi merancang, menyusun, menyelia dan membina serta menyelenggara sistem peparitan secara menyeluruh di kawasan Parlimen Perkhidmatan Pauh. Kerana Parlimen Perkhidmatan Pauh ini di antara parlimen yang selalu berlaku banjir, terutamanya banjir kilat. Rakyat Perkhidmatan Pauh hanya mahukan kehidupan yang sejahtera. Jadi saya mohon kerajaan memperuntukkan sejumlah dana khas khususnya kepada Yang Berhormat Perdana Menteri
Peruntukkanlah dana khas ini kepada agensi-agensi berkaitan dengan projek ini agar isu peparitan di Parlimen Perkhidmatan Pauh dapat disusun semula secara menyeluruh dan bukan dibuat sedikit-sedikit. Dan saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kerana Yang Amat Berhormat telah memberikan sumbangan 1.9 juta pada Sekolah Kebangsaan Perkhidmatan Tok Kandu yang terbakar pada bulan lalu. Terima kasih pada Yang Amat Berhormat. Yang terakhir, sebahagian besar rakyat Malaysia masih bertanya dan masih mengharapkan sehingga sekarang ini, adakah kerajaan mahu melaksanakan pengeluaran KWSP secara bersasar kepada rakyat yang layak. Rakyat masih setia menunggu jawapan daripada kerajaan kerana tekanan hidup rakyat yang ketika ini sangat-sangat mendesak. Mohon pertimbangan tentang isu ini daripada pihak kerajaan. Sebagai penutup, Tuan Yang Di-Pertua, saya tidak pandai berpantun, saya tidak pandai bersajak. Saya juga tidak pandai membaca talqin seperti sabak berenang. Saya juga tidak pandai untuk bernyanyi seperti beliau dan juga saya tidak pandai untuk meninggikan suara. Tapi saya merayu kepada pihak kerajaan, pertimbangkanlah perkara-perkara yang telah saya sebutkan sebentar tadi semata-mata untuk kehidupan majoriti rakyat kita di bawah. Sekali lagi saya ulang, hanya orang yang biasa susah sahaja tahu kesusahan orang susah. Orang kaya takkan mengetahuinya. Sekian, terima kasih Tuan Yang Di-Pertua Perkhidmatan Pauh. Mohon bercadang.